Gesaan kami yang terbaru kepada pihak PDRM Bukit Aman adalah untuk menyiasat penuh, menyiasat penuh pengetua dan juga warden. Hari tu Kak Mona ada turun satu kali sama saya. Memang dia turun seksi tersebut tidak percaya kepada pihak PDRM di Sabah. Itu senang cerita dia. So masa tu Kak Mona turun, lepas tu kami berjumpa. Ada beberapa orang lagi kami jumpa berkenaan dengan kes ini. Kenapa saya terlalu confident dengan kes ini? Sebab macam saya cakap, MPM, NGO saya ada tim penyiasat. Walaupun tidak canggih seperti pihak PDRM, tapi ada bukti dan juga ada asas, orang cakap. Masa kes saya dekat Jepun, saya handle untuk kes yang kena pijak kan, perempuan yang kena pijak dekat Jepun, dan perempuan tu trauma, kesian sangat. Dia pun hulurkan bantuan tanpa kami minta. Lepas saya update balik berkenaan dengan kes adik Zara. Kes adik Zara ni sudah diambil alih dengan tim penyiasat daripada PDRM Bukit Aman, which is, kalau tanya saya secara jujurnya, saya masih percaya dengan tim-tim Kak Mona, iaitu polis-polis yang bekerjasama dengan Kak Mona. Daripada kes Bella lagi. Kalau awak tahu yang kes Bella budak Down syndrome yang Kak Mona wakilkan, dan kes itu pun alhamdulillah ada hukuman dilakukan, walaupun di belakang kes itu ada certain VVIP. Sebab Kak Mona sangat, bagi saya semangat dia sangat iron lady. So Kak Mona memang, orang kata, dia banyak ajar saya, dan orang-orang ni yang saya tidak akan lupa. Dan juga kepada Perauda, daripada Rauda Rais Associate. Perauda ni adalah lawyer yang orang kata bersama-sama dengan tim NGO saya untuk memberi bantuan guaman secara percuma di Semenanjung. Di mana-mana kes kami, Perauda mesti ada, Perauda mesti hadir, walaupun dia sakit sekalipun dia tetap ada. Itu saya kata, saya bersyukur sebab tim-tim saya bukan gila duit. Gesaan Kak Mona, gesaan kami yang terbaru kepada pihak PDRM Bukit Aman adalah untuk menyiasat penuh, menyiasat penuh pengetua dan juga warden. Ini dua dulu, sebab ada beberapa statement yang kami dapat dan ada beberapa saksi yang kami dapat mengatakan warden mendapat arahan daripada pengetua. So untuk sahihkan benda tu, of course lah kita perlukan bantuan daripada pihak polis. Tapi nampak gayanya seluruh rakyat Malaysia sudah hilang kepercayaan dengan cara pihak PDRM di Sabah ni menjalankan siasatan terhadap kes ini. So Kak Mona minta bantuan daripada Bukit Aman, dan bantuan tersebut kami dapat. Maksudnya Kak Mona dapat untuk Bukit Aman ambil alih kes ni. Ada lagi satu yang saya suka untuk kasih tahu. Hari ini tadi KPM menyeru untuk rakyat Sabah tidak membuat perhimpunan di hadapan sekolah. Rayuan. Baru mau merayu. Baru mau merayu dengan rakyat. Baru mau rendahkan ego untuk keluarkan perkataan rayuan. Baru mau cakap begitu selepas rakyat sudah bersatu, selepas rakyat sudah kan? Itulah saya cakap, jangan main-main dengan kuasa rakyat. Kuasa rakyat yang meletakkan awak di atas di jawatan itu, dan kuasa rakyat juga yang boleh menjatuhkan awak. Dan saya tertarik dengan satu statement daripada TYT kita, TYT Sabah, bila dia kata gesaan untuk siasat kes ini secara meluas dan menyeluruh tanpa melindungi siapa-siapa. Yang di Pertua,
saya bukan niat untuk bertindak secara kurang ajar. Okay? Tidak sama sekali. Saya adalah orang yang menghormati institusi perundangan dan juga saya adalah orang yang menghormati raja-raja, sebab bagi saya raja-raja wajib, wajib untuk kita turuti selagi mana dia tidak melanggar daripada undang-undang Islam. Betul? Tapi TYT, yang dipertua, kenapa baru sekarang? Persoalan saya respect walaupun terlambat, tapi masih ada statement yang awak keluarkan. Saya sebagai rakyat Sabah, hormati statement yang dipertua keluarkan, TYT keluarkan. Tapi persoalan saya, kenapa sekarang? Awal kan, if only pihak polis tidak buat salah kan daripada awal, mana? Siapa lagi kita perlu percaya kan? Puan, lawyer cakap jangan buat spekulasi, itu statement profesional Betul. Sebab, kenapa begitu? Sebab dia di lapangan. Dia di lapangan, dia yang pegang semua bukti-bukti daripada keluarga arwah, dia yang tengok, dia yang semua. So, dia berhak untuk bersuara sebegitu. Sebab itu saya tidak bersuara daripada segi diary kah, saya tidak bersuara daripada segi yang saya tidak nampak. Saya hanya bersuara daripada segi masalah teknikal yang terjadi pada kes ini. Contohnya macam postmortem. Kenapa tidak dibuat postmortem? Sebab bagi saya perlu menghormati peguam adik Zara yang berada di lapangan untuk membuat dia punya due diligence berkenaan ini kes. Baru-baru ini kita telah terima tragedi kematian Zara Khairina yang telah dapat perhatian yang sangat meluas. Setiausaha mengalu-alukan komitmen kerajaan termasuk Yang Amat Berhormat Tambun supaya siasatan telus dapat dilakukan untuk menjawab pelbagai persoalan. Namun sebagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bagi komitmen untuk siasatan adil dan telus, saya berharap Menteri Pendidikan juga tidaklah perlu defensif dalam perkara ini kerana ini adalah satu soal asas, iaitu soal keselamatan anak-anak kita di sekolah. Kita tidak boleh menuding jari kepada ibu bapa yang membuat spekulasi dan sebagainya. Yang penting ialah kita menunjukkan bahawa kerajaan akan mengambil tindakan yang serius dalam soal ini dan tidak memperkecilkan kebimbangan yang disuarakan oleh masyarakat di luar sana. Isu buli kini telah pun mendapat satu perhatian yang sangat luas dan sekiranya kita perlu ada satu anjakan dalam sistem pendidikan kita, maka kita perlu lakukan untuk memastikan keselamatan anak-anak kita terjamin. Soal kemenjadian murid, soal pencapaian mereka di dalam pendidikan dan sebagainya tidak akan menjadi satu tumpuan kalau soal keselamatan anak-anak kita sendiri pun tidak dapat kita jamin. Statement macam ni lah yang membuatkan pihak berkuasa geram sangat dengan netizen. Sebab apa? Benda yang sebenarnya non-issue diputar belikkan ayatnya supaya benda tu sound so bad. Rena tahu ramai orang nak info tentang Zara punya autopsi, but the short answer is autopsi tu telah dilakukan tetapi results autopsi tu belum lagi dikemukakan. Untuk the long answer, kita boleh break down information yang sahih yang telah dikeluarkan untuk tatapan ramai. One thing I learned, if a case is so tight-lipped, banyak sangat information tidak dibenarkan untuk tatapan public. If that information is allowed to be heard, there is a reason. First of all, kita ketepikan isu kenapa lawyer ada dekat dalam bilik autopsi tu. Korang kena faham, lawyer berada di dalam bilik autopsi hanya untuk memastikan there is no foul play. Memastikan orang yang patutnya buat kerja dekat dalam bilik tu membuat kerja dengan cara yang sempurna dan adil. But the expertise, orang yang menjalankan autopsi tu, orang yang akan dipanggil di kandang saksi nanti untuk bagi expert opinion, bukan lawyer tu, adalah doktor-doktor, pakar-pakar forensik. Ada 3 orang mereka yang akan memberikan keterangan yang akan dibuat sebagai bahan bukti dalam mahkamah.
So I hope this is clear, yeah. Second of all, info yang sangat-sangat interesting bagi Rena adalah the fact that pihak berkuasa nak korang tahu yang pakar forensik tu daripada Semenanjung. This is interesting sebab Dr. Khairul Anwar ni adalah Ketua Jabatan Forensik Hospital Serdang. So obviously dia ada reputation in this industry, and I am quite sure he's not going to blow his reputation on such a big high profile case. Sebagai pemerhati awam, these are the steps yang I approve untuk memastikan there is justice for Zara. The third thing that I want to talk about adalah statement lawyer Zara tentang kecederaan yang Zara hadapi. Dia cakap kecederaan adik Zara ni ada yang berkait dengan kecederaan yang telah dibincangkan on social media. Tapi, I just nak remind that there is so many versions of apa yang diceritakan kat social media. So, you have to be careful what you believe for now. Sebab tujuan otopsi adalah untuk menentukan punca kematian. So, kalau kematian tu ada something to do with water, carilah air di dalam paru-paru. If it's something that's high impact, kita kena tengok whether there's high impact trauma that is consistent with a fall from a high place. Ataupun ada apa-apa kecederaan lain yang boleh rule out accidental unalive. Ia adalah untuk mendapatkan bahan bukti. Contohnya macam signs of struggle ataupun previous injuries macam lebam-lebam seperti yang direport oleh Ibu Zara. And I pun nak confirm satu video TikTok yang seorang doktor buat tentang proses perebutan mayat. Sebab kita orang pun ada belajar that konsep dekat law school. And apa doktor tu ajar sebenarnya adalah betul. I faham ada report yang mengatakan bila adik Zara digali semula, keadaan jasadnya tu seperti fresh. I tak nafikan that itu mungkin betul, kuasa Allah tu di luar jangkaan kita. Tapi apa information yang dia bagi tu tentang the stages of decay tu betul. So in general, of course, lagi lama you tunggu untuk buat otopsi, lagi banyak information ataupun bahan bukti yang mungkin akan repot atau lupus dan menyebabkan ia tidak boleh digunakan lagi di mahkamah. So information ni semua, penemuan ni perlu dikaji untuk dapatkan results. So buat masa ni, I setuju sangat doktor-doktor perlu buat diorang punya conclusion dulu, hantar their report to AG, and AG akan decide what to do moving forward. What kind of criminal procedure, if any, that they should take. Keluarga Zara kepada kerajaan yang mungkin boleh menang. Semua orang kata ni, awak ni siapa? Dia ni siapa? Sis ni siapa? Sis ni siapa? Ini siapa ni? Ramai ni, ramai. Macam akak lawyer penat sudah baju dia. pink ni memang famous tu. Dia ni cuba tolong terangkan. Kak baju pink. Dia bekas lawyer. Sekarang dia jadi penasihat undang-undang sebab dia Penasihat undang-undang lah. sekarang dia jadi penasihat undang-undang sebab dia sudah tubuhkan NGO. Kalau lawyer tak boleh jadi, tak boleh jadi NGO. So dia keluar jadi daripada tugasan dia sebagai peguam tu. Bagus. Ada orang sedekah air mineral, makanan untuk Orang sedekah ni baju hujan. baju hujan. Banyak. Memang kami media pun dari pagi pun. Oh, inilah abang yang selalu ikut saya tu. Tim media juga. TV dia. Dia follow ni kes aku daripada kes Sejira tu. Oh ya. Ya, dari kes Sejira dia akan upload. Interesting mah. Yang mana itu? Oh. Patutlah abang tahu ni media kan. Media mesti tahu dulu apa. Mestilah media. Kita tahu bang, media boleh direct datang. Okey, saya perlukan statement. Jangan, saya tahu bang. Tim NGO saya banyak, tim media bang, banyak. Banyak. Sekiranya postmortem sudah siap, siapa yang pegang keputusannya nanti? Takut ada sabotage. Okey. Postmortem dilakukan, selepas dilakukan dia akan serahkan kepada pihak AGC. Dia akan serahkan kepada pihak polis akan rujuk kepada TPR. Okey. Lagi satu, tolong ulas. Jangan risau, salinan postmortem tu mesti akan ada dengan lawyer Zara. Mesti akan ada sama. Mesti ada kopi tu. Mak Zara pun. Betul, mak kepada Zara. Kau tolong komen pasal ada viral cakap pasal nama yang ditukar di JPN. Okay. Tolong komen. Saya pun memang mau komen itu sebab banyak betul kesalahan. Dia begini wah.
tukar nama di JPN. Saya bukan membackup mana-mana ahli politik ya, tidak. Tapi macam saya cakap, sebelum kongsi kena sahkan dianya sahih ataupun tidak. Sebab kita sendiri akan dipertanggungjawabkan apa yang kita share. So kalau tidak sahih, jangan kongsi. Macam mana awak tahu? Saya sendiri mau tanya, macam mana tahu yang ahli politik tersebut tukar nama anak di JPN? Siapa yang keluarkan? Adakah fakta tu secara bertulis? Adakah saksi yang nampak ahli politik tersebut datang pergi JPN and then tukar nama? So it's not fair pula kalau kita tiba-tiba keluarkan naratif sebegitu. Tidak tahu kesahihannya, tidak boleh. Melainkan kalau ada yang tampil, tunjuk, oh betul dia memang ni. Tapi ingat, masa saya cakap, nama boleh sembunyi. Kau tidak boleh list nama anak-anak kau. Tapi gambar keluarga, kau tidak boleh sembunyi, bos. Gambar raya, kau tidak boleh sembunyi, bos. Gambar raya bersepa. Kalau orang dapat, kau masak. Itu saya akan, nama kau boleh sembunyikan. Kau tidak boleh listkan nama tu. Tapi gambar raya, gambar keluarga. Apalagi kalau salah satu ahli keluarga tak suka sama kau, tiba-tiba post kau punya gambar keluarga. Tidak jadi satu kesalahan bila dia post gambar keluarga. Sorry? Kenapa? Kesian bang. Kenapa aku jadi PA dia ni? Terpaksa bang. Mari. Aku sudah lama scroll lagi kan. Jap. Boleh kan? Biar aku pegang. Sini kita. So jangan nanti kan awak pula kena. Saya kesian kalau awak kena saman. Jangan sebar-sebar. Sebab tu saya cakap, nak lawan puak-puak begini, kita sendiri kena jadi bijak. Kita sendiri kena tahu apa yang kita kongsi. Sebelum kita kongsi, kita cek dulu, betul tak ada bukti kan ni? Mana bukti dia? Jangan kongsi kalau benda tu tidak sahih. Sebab nanti end up awak juga susah. Jangan pasal nak kejar engagement. Jangan. Itu betul. Maksudnya, sekiranya kes itu patut didahulukan, pihak forensik akan dahulukan kes itu. So, tidak ada orang kata spesifik, oh, kena siap tak begini. Tidak. Sebab kita kena hormat pihak forensik untuk keluarkan, sebab untuk mengeluarkan satu-satu forensik mengambil masa yang lama. Betul. Bukan sekejap untuk keluarkan, sebab forensik ni yang menentukan hala tuju kes tu. So, kalau dia tersilap, dia tahu beban di tempat dia. Sebab pihak PDRM sudah terlepas masa tu. Sebab kita dorang buat kes, build the case based on apa forensik keluarkan. So kita jangan push. Sebab bila kita push, kalau dorang buat kesilapan, kes Zara yang akan teraniaya. Lagi memang tidak ditetapkan. Tidak ada penetapan orang kata secara umum kena siapkan dari tarikh ini ataupun dalam masa sekian-sekian. Tidak ada. Melainkan kalau mahkamah keluarkan, hakim cakap, kena dahulukan dulu laporan kimia, laporan forensik ni. So mau tak mau diorang pihak forensik memang kena keluarkan, memang kena siapkan laporan tu. Tapi still bergantung dengan pihak forensik juga. Minum dulu. Ni semua orang cakap ni, minum dulu puan, minum dulu. Minum hakak. Bos. Lepas ni tolong ulas tentang Yasmin. Yasmin macam mana dia cakap? Ini menarik. Siapa yang post keluarkan naratif pasal Yasmin? Siapa yang kasih keluar dulu? Siapa yang kasih keluar? Saya mau tahu itu dulu. Siapa yang kasih keluar? Sebab saya pun ada maklumat. Tanya Yasmin. Saya pun ada maklumat. Pasal Yasmin saya ada maklumat. Saya tidak jadi NGO kalau saya tidak ada penyiasat saya sendiri. Cuma saya mau tanya dulu, siapa yang keluarkan pasal Yasmin? Siapa yang orang kata penemuan awal yang keluarkan statement Yasmin? Kalau rakyat dapat itu terlebih dahulu, kita akan tahu siapa. Contohnya, you keluarkan pasal Yasmin, betul? Siapa yang hubungi you kasih tahu pasal Yasmin? It's a big lead. Betul kan? Petunjuk yang paling besar. Itu yang patut dicari. Trail tu yang patut dicari. Sebab, siapa yang keluarkan pasal Yasmin? Macam mana dia tahu pasal Yasmin? Macam mana? Macam mana dia tahu? Sebab bila dia yang keluarkan pasal Yasmin, maksudnya you get the lead. Siapa yang bagi you? Siapa yang bagi tahu you? Dia cakap pasal daripada video Mama Zara. Pasal Yasmin tu adalah best friend dia. Tu orang cakap tentang. Yang dia bagi tahu pasal Yasmin kan? Betul. Okey. Yang itu saya tidak nafikan. Betul. Saya dengar video tu. Tapi berkenaan dengan Yasmin disogok, dia apa semua, siapa yang keluarkan?
Yasmin Sebab bagi saya itu untuk mencebarkan kredibiliti Yasmin sekiranya kelak Yasmin dipanggil sebagai saksi. Sebab itu saya cakap jangan dulu kita tidak tahu sama ada Yasmin ni disat di mana. Sebab kena fikir. Contohnya saya bagi contoh. Kalau Yasmin cakap dia keluarkan satu statement. Oh, Zara memang stres. Zara memang bunuh diri. Itu sudah liability di kes kita. Betul. Kedua pula, kalau contohnya Yasmin memang cakap, oh memang betul Zara dibuli. Itu satu benefit di kes kita. Sebab itu saya cakap, jangan dulu kita tekan apa-apa pasal Yasmin ni. Sebab Yasmin ni boleh dan akan menentukan ke mana kes kita ni pergi. Sebab itu mungkin Peguam Zara sendiri tidak keluarkan statement berkaitan dengan Yasmin. Peguam dia bijak, jangan risau. Peguam bijak. Peguam dia tidak akan jadi peguam kalau dia tidak bijak. Satu saya cakap, kita jangan keluarkan dulu statement yang itu. Kita kena simpan kita punya bulit. Kan? Simpan dulu. Kena simpan dulu. Macam saya pun ada saya simpan. Tidak boleh. Kalau ini tidak betul, baru kita pam. Kan? Baru masa itu kita sabar. Nanti lepas ini. Isu anak VVIP ulas. Kalau tanya saya kan, mustahil lah tidak ada. Kan? I didn't say yes, I didn't say no. Kan? Okay. Tapi statement saya mustahil lah tidak ada. Bukan dizanin lah, bukan dizanin. Kan? Mustahil lah tidak ada. Siapa lagi yang mampu untuk buat urusan, orang kata urusan basic yang sepatutnya dilakukan oleh pihak PDRN, pihak KPM terganggu? Siapa lagi yang mampu buat? Siapa yang bagi tekanan tersebut? Siapa? Itu kita boleh fikir juga kan? Itu boleh secara logikalnya sebab terlalu banyak dari track yang keluar. Kan? Mustahil lah tidak ada. Tapi boleh saya cakap, I didn't say yes, I didn't say no. Okay. Apa dia? 30.8 30.8. Oh, macam kes Hejira dulu. Ya, sampai sini. Masa kes Hejira 170k kah view? Tap share lah. Kita kasih lagi banyak view. Jadi tap share. Kalau kamu, sebab banyak yang saya ulas sebenarnya di laman Buka Buku. Boleh tengok di buka buku apa buka biru buka biru rumah biru Inawil. Banyak saya ulas di situ. Tapi macam saya cakap lah, patutnya kita rakyat Sabah ni bersatu. Baik rakyat Sabah ke, rakyat Semenanjung ke. Sebab kawan-kawan saya di Semenanjung pun bila setahun saya di sini, semua cakap, Ena you go, fight for justice, I pray for you. So di sini kita nampak bukan setakat rakyat Sabah yang bertindak, rakyat di Semenanjung pun bertindak. Rakyat di Semenanjung pun terkesan. Kenapa saya cakap terkesan? Sebab kita kena tahu kes Adik Zara ni menjadi satu penanda aras untuk masa depan anak-anak. Kalau ada anak nanti kan anak-anak. Sebab kita tidak mahu lagi kalau ada kes buli berlaku akan datang jadi seperti Adik Zara. So biar diorang tahu sekiranya diorang buat apa-apa kes buli seperti ini lagi, inilah yang akan kamu hadap. Sebab itu saya cakap jangan putus asa, jangan berhenti untuk share. Tapi ingat, share benda yang bijak, share benda yang sahih dan tunjukkan yang kita ni adalah rakyat yang cerdik dan celik dari segi undang-undang. Kita bukan buta, kita bukan bodoh. Kita sedang memerhati dan kita sedang orang kata menanti apa tindakan daripada pihak berwajib. Itu yang saya cakap banyak kali saya cakap dalam saya punya Facebook, tidak sahih jangan kongsi. Sebab akta komunikasi bukan main-main bos. Pasal mesin basuh semua tu kan, jangan kongsi lah, benda tu memang sah. Benda tu tidak sahih. Macam mana aku cakap? Ramai betul orang percaya benda tu kan. Tidak, benda tu tidak sahih. Sebab kalau benda tu sahih, kita bagi contoh lah. Mesin basuh tu 6 kilo saya buat. Adik Zara rasa-rasa berapa puluh kilo. Macam mana dia membuat masuk dalam situ dan macam mana mesin basuh tu berpusing? Tidak masuk akal. Sedangkan kita terlebih kain pun tidak berpusing sudah tu mesin basuh. Ini lagi manusia. Macam mana ceritanya yang dia bilangnya kalau bakat semua ini? Apa dia? Ada yang Okey, itu sebabnya forensik ambil pihak PDRN ambil video tu dihantar ke forensik untuk sahkan voice tu. Sebab itu adalah ugutan.
Itu adalah ugutan. So bila ugutan, diorang boleh build case based on ugutan-ugutan tu. Boleh kembangkan lagi kes tu. Boleh kembangkan kes tu. Kembangkan lagi tuduhan-pertuduhan. Betul. So itu sebenarnya menambahkan pertuduhan lagi pada si pelaku lah. Sebab itulah sebelum apa-apa, macam saya cakap, sebelum apa-apa yang diorang mau ambil maklumat, diorang kena sahkan benda tu betul. Sebab tu saya cakap, apa-apa kita kena sahkan benda tu betul. So, bila pihak forensik datang, pihak PDRM arahkan, dapat lagi bagusnya. Seperti orang baik-baik. Kamu juga. Sampai lantar juga. Okay. Ramailah orang bagi sedekah-sedekah. Baguslah. Orang Sabah memang best. Bila ada isu-isu macam gini, ramai-ramai kena share-share makanan untuk yang cover-cover isu-nya. Apa tu? Tidak ada CCTV. 302. Kalau mereka bersalah, apa tindakan berlaku dapat? 302 lah. 302 ni. Tapi tidak mustahil. Kalau tanya saya, tidak mustahil dia diturunkan section kepada 304. Apa tu? Sebut. Jam otak aku tiba-tiba. Kamu Google lah. Tidak mustahil lah turun. Sebab apa? Sebab satu, mayat sudah pernah ditanam. Itu adalah hujahan terbesar. Kalau tanya saya kan, itu adalah salah satu hujan terbesar daripada pihak si pelaku lah. Sebab dan tidak mustahil juga si pelaku boleh menang kes ni. Si pelaku boleh menang. Dia boleh menang kes. Kalau dia contohnya lah dia ambil lawyer hebat kan. Saksi macam mana kita membuktikan? Sebenarnya sebab itulah saya cakap forensik ni menentukan segala-galanya. Sebab itu kita jangan push forensik. Jangan. Kita bagi dia buat kerja betul-betul. Apa? 10 jam pun 10 jam kita di sini. Yang penting kamu siasat betul-betul. Kan? Tapi itulah saya cakap. Nak Abil? 302 memang boleh lekatlah kalau dia dapat bersalah. Cuma untuk build the case 302 ni ambil masa. Rakyat kepada rakyat. Itulah saya cakap. Sabar bos. Ina E-A-W-I-L. Ina Amir. Okey bos. Kalau tanya saya kan, Bola CCTV. macam saya cakap, kegagalan terbesar KPM adalah sepatutnya dia menjadikan environment yang selamat kepada penghuni ataupun student di SBP, betul? Dan salah satunya yang sepatutnya kerajaan negeri bekalkan atau terutamanya KPM lah, Kementerian Pelajaran, adalah CCTV di semua sekolah. Sebab kita kena faham, ini adalah pemodenan, orang kata pemodenan arus. Permodenan arus. Semua benda kena bukti, semua benda kena dicatatkan. So, bila sekolah di sini tidak ada CCTV, terutama di SBP, di situ sebenarnya satu orang kata kelemahan yang paling besar. Cuba imagine kalau ada CCTV di semua sekolah. Adakah masih student terbuka peluang untuk membuli? Kalaulah ada CCTV, saya tidak rasa student-student kita ataupun budak-budak sekolah berani untuk membuli. Sebab orang tahu tindakan dorang, tindak tanduk dorang sentiasa diperhatikan. Tapi itulah kelemahan. Sekali lagi, kerajaan negeri, what you doing? KPM, what you doing? They are doing nothing. I speak English. Masih Kan rasa polis-polis di sini. polis-polis pun penat sudah. Masih lagi belum selesai, belum habis. Kita biarkan pihak forensik. Kena tahu, hospital yang sama, dia begini. Doktor di ward berbeza dengan doktor di forensik. Tidak sama. Doktor di ward
yang tempat adik Zara ditempatkan adalah doktor neurologi. Doktor forensik, you have to take another sijil untuk menjadi forensik. So, dia sama sekali tidak sama. So, kalau dia di hospital yang sama pun tidak menjadi masalah. Dan kalaupun dia pindah hospital lain, still hospital kerajaan. Kalaulah betul orang kata, kenapa pergi hospital sama juga? Kan politik. You pindah pergi hospital mana pun, postmortem tetap kena dilakukan oleh hospital government. Tetap politik juga. So kalau di sini sekalipun doktor yang bertugas semasa mengesahkan kematian Zara bukanlah doktor yang sama yang melakukan postmortem. Tidak sama. Postmortem dengan doktor neurologi adalah dua departmen yang berbeza. Langit dan bumi itu. Sebab kalau you mau menjadi doktor forensik, you have to take another sijil ataupun course yang untuk membolehkan you jadi doktor forensik. So tidak sama, tidak menjadi masalah tu. Lagipun jurisdiction dia adalah di sini, di hospital ini. So kita kena ikutlah. Apa yang patut kita ikut, kita ikut. Kita bagi kerjasama. Kita bagi orang kata siasatan, kita bagi laluan untuk siasatan. Mungkin kali pertama tidak ada sebegini rakyat bertindak. So mungkin diorang ingat, okey tak apa, masalah teknikal. Boleh simply claim masalah teknikal. Tapi bila sudah rakyat bertindak, you can't claim it's a technical issue anymore. Tak boleh. Apa dia? Puan, ulas pasal kalau adik Zara punya keputusan postmortem ini meragukan, pergi international macam mana? International berbeza wah. Boleh dipohon, tapi kena ada alasan yang kukuh. Berbeza tu sebab kena tahu kenapa kita perlu panggil international, sebab itu seolah-olah menampakkan yang kerajaan Malaysia ni lemah. Kita gagal. Tidak, kita jangan nampakkan kerajaan kita lemah di mata dunia. Jangan. Kita perlu protect Malaysia. Okey, apa terjadi di Malaysia sepatutnya adalah tanggungjawab rakyat kita. Tapi kalau you cakap panggil sampai tahap sana, saya tidak syorkan lah, sebab situ menampakkan yang Malaysia ni macam lemah pula. Macam Malaysia ni kekurangan lack of intelligent people pula. Tidak, Malaysia ramai yang hebat-hebat. Tidak boleh begitu. Kalau betul meragukan, appeal balik. Tapi tidak semestinya lah kita kena panggil, kita kena gali mayat balik. Kita boleh panggil doktor yang buat postmortem untuk cross check dia di mahkamah. Boleh, tidak masalah. Lawyer yang hebat akan tahu macam mana cross examination yang patut dicakap, yang patut dibuat. Okey? Tapi kalau tanya saya, tidak, janganlah malukan Malaysia sampai begitu. Cukuplah. Kita kena berjuang sesama kita saja. Maksudnya kita tuntut keadilan tidak sesama kita lah. Tapi kalau janganlah babitkan begitu pula, kesian pula. Nama Malaysia nanti buruk pula. Betul. Saya sayang Malaysia, jangan. Saya anak Malaysia. Kan? Kita semua anak Malaysia. So, menjadi tanggungjawab kita untuk melindungi negara kita sendiri. Okey, apa lagi soalan yang ada tu? Sudah.